Wow, bahan untuk masak apa ni? Banyaknya. Oh, badak berendam rupanya. Apa bahan-bahan dia banyak juga. Oh, ada 2 jenis tepung. Kita hanya perlukan 3 gelas tepung pulut. Okey, tepung pulut kita nak 3 gelas. Tepung gandum kita nak 3 sudu makan. Tepung gandum dia kuning sikit. Kemudian kita perlukan 500 ml santan, setengah gelas gula pasir, gula Melaka yang dipotong kecil, dan jangan lupa 5 helai daun pandan, potong pendek-pendek, kecil-kecil. Lepas ni kita nak kisar dan kita akan tapis air dia, dan kita perlu lebih kurang dalam 2 gelas air pandan yang ditapis. So kita pun kisarlah daun pandan ni sampai halus sehalus yang boleh, sebab kita perlukan dia punya air sahaja. Daun dia kita tak perlu, sebab kita nakkan dia punya warna, kita nakkan dia punya bau, kita nakkan rasa pandan tu. Selepas kita dah kisar, kita tapis 2-3 kali supaya hampas-hampas dia tu tak ikut sekali masuk dalam kuih. Nanti kan rasa macam berhabuk pula kuih tu. Jadi kita tapis 2-3 kali, tapis guna tapis besar, kecil, besar, kecil, 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 kecil. Berapa banyak kecil dah, sampailah dapat air pandan warna hijau ni. Kemudiannya kita campurkan tepung pulut dengan tepung gandum tu dalam satu bekas, dan kita gaulkan dia supaya tepung gandum dan tepung pulut tu bercampur dengan sekata. Dah sekata tu, kita campurkan pula air pandan tadi tu yang kita dah tapis tu, sedikit demi sedikit ke dalam campuran tepung tadi tu. Okey, jangan campur sekali semua tau. Campur sikit-sikit dan kita gaul. Kita campur sikit-sikit, kita gaul. Sebab sekali kalau banyak terus, nanti jadi macam bubur pula kan. Kita nak dia jadi macam dough. Macam orang nak buat roti canai kan, nampak jadi dough kan. Jadi lepas bila kita dah campur, dah boleh dipegang tu, kita gunakan tangan pula. Memang kita nak kena uli dia, jadikan dia dough. Macam kita nak buat dough donat, macam kita nak buat dough roti canai, macam tu lah. Tu kita campur sikit-sikit dengan air pandan. Wangi ni. Kalau korang buat sendiri, korang boleh rasakan, boleh bau air pandan tu punya bau. Kemudian colour hijau tu nampak cantik, macam tengok pokok je kan. Bagus untuk mata. Selain rasa pandan yang sedap, bau dia yang harum, colournya yang cantik, dan dibuat sendiri, air tangan sendiri. Alamak, memang superb. Confirm kalau makan satu mangkuk tak cukup, memang nak kena buat lagi hari-hari yang lain ni. Lama duduk kat rumah ni, MCO, PKP ni kan. So kita buat je lah resepi-resepi yang kita kongsikan ni. Macam-macam yang kita boleh masak di rumah tanpa perlu kita keluar. Nampak dia dah jadi dough, dah cantik kan. Hijau macam hijau daun-daun pisang, tapi ini daun pandan lah. Hijau daun pandan lah, tak boleh lah pakai panggilan daun pisang kan. Kena panggil daun pandan lah kan. Jadi nampak hijau macam daun kan. Kan mata kita tengok sedap je kan. Ni contoh daun lah. Okey, so kita dough tadi tu kita bentukkan dia ikut bentuk yang kita nak. Ada orang buat bentuk bulat, ada orang buat bentuk lonjong. Yang kita orang buat ni bentuk macam tanduk badak sumbu tu kan. Nama pun badak berendam, kita buat lah
bentuk tanduk sumbu badak tu. Jadi dia agak lepeh di bawah, kemudian bentukkan seperti tanduk badak sumbu di atasnya. Di bahagian dalam ketulan kecil tu, bentuk yang kita dah buat tu, kita masukkan gula melaka yang kita potong kecil tadi tu. Dalam dia setiap tu kita letakkan gula melaka. Tu yang bila kita makan nanti tu rasa dia tak boleh bayang lah. Memang sedap lah. Jadi kita susun dalam bekas yang kita sediakan. Kemudian kita tabur gula pula. Gula ni nanti kalau lepas kukus ni, selepas dicampurkan dengan santan tadi tu, itu yang akan rasa macam lemak-lemak manis tu kan. Kita tuangkan santan, jangan penuh sangat. Bahagian bawah badak berendam tu je, dia punya sumbu tu kalau boleh biar dia timbul ke atas, biar kita nampak macam nampak tu, macam tu nampak. So kita buatlah beberapa bekas sehingga dough yang kita buat tadi tu habis kesemuanya. Setiap bekas kita taburkan gula pasir dan kita tuangkan santan. Hui, memang tak boleh tahan ni. Nak kena cuba ni, semua orang kena cuba, kena rasa. Kemudian lepas kita dah siapkan bentuk tadi tu, dah dituangkan dengan santan tu, dapatlah beberapa bekas. Bekas ni ada macam-macam bentuk lah, sebab kita gunakan apa yang ada di rumah kan. Kemudian kita boleh kukus dia. Kukus pun tak perlu lama. Nampak tu, sampai dia jadi bentuk macam hijau tu, dia dah macam ada kehitaman sikit. Dah boleh cuba. Sedap. Jangan lupa cuba. Bye. Assalamualaikum.